keperluan peragut perlu diambil sampel DNA. Ini mengejutkan saya. Yang kedua, Kota Belud ni mungkin dia tak berapa jelas lagi sebab beberapa masalah yang dihadapi. Bukan soal isu kerajaan berhak ambil sampel dan simpan sampel. Soalnya, Datuk Speaker, bila kita membentangkan pindaan ini, akta ini, kita tidak seperti negara-negara maju yang lain. Kita belum ada lagi Data Protection Act yang memberi jaminan kepada rakyat Malaysia tentang sampel yang diambil oleh kerajaan. Data Protection Act ini dah bertahun-tahun dijanjikan oleh kerajaan, tapi sampai hari ini belum dibentangkan. Sepatutnya Data Protection Act didahulukan sebelum DNA ini dibentangkan. Mengapa kerajaan terburu-buru nak bentangkan DNA Bill ini sebelum Data Protection Act? Ini persoalannya. Datuk Musi, Data Protection Act ni tak ada kena-mengena dengan kes ini. Ianya melibatkan berkaitan dengan kes-kes komersial. Ini bahaya. Jadi sebab apa ni? Yang Bapak Menteri, ini Parlimen bukan mesyuarat UMNO bahagian Masjid Tanah. Tadi saya minta jawapan, jangan memalukan pegawai KDN di belakang. Ya, jawapan kena kemas betul-betul. Ya, ini adakah Data Protection Act tidak ada kaitan dengan pindaan yang sedang kita bincangkan? Ini soal mempertahankan hak kerahsiaan rakyat Malaysia dalam memberikan sampel. Sebab itu negara-negara lain dia buat sekali supaya Data Protection Act ini diluluskan bersama dengan pindaan seumpama ini. Tetapi kalau Timbalan Menteri datang dalam Dewan Rakyat memberi tahu, tak ada kena-mengena dengan ini soal komersial. Ini satu jawapan yang saya kira amat memalukan Dewan Rakyat ini, Datuk Speaker. Terima kasih. Ini Datuk Pengerusi, saya rasa Data Protection Act tidak perlu dibentangkan sebelum kita membentangkan data JNA ini. Dan berkaitan dengan apa pandangan kementerian bahawa apa yang telah ditakrifkan di dalam draft ini, inilah merupakan tarifan yang seharusnya nak bagi lagi, saya bagi lagi. Celah ada sedikit. Ya, cukup. Cukup. Ya. Jangan cukup lah ni. Mesti sedikit untuk minta penjelasan lebih. Ini hal-hal yang penting. Biar kita bagi pandangan. Sebaliknya. Pengerusi, isu di hadapan kita ialah isu besar. Hari ini kita tak nampak masalah itu, Yang Berhormat Timbalan Menteri. Tapi ke depan nanti kita akan sudah pasti akan terpaksa mencari jawapan pada masalah ini. Isunya ialah yang dibangkit oleh sahabat saya dari Gombak. Di negara kita, kita belum ada lagi Data Protection Act. Kenapa isu ini ada kaitan dengan isu DNA ini? Yang buat pengurusi, isunya mudah. Saya nak tarik perhatian Yang Berhormat Menteri. Beberapa bulan lepas di European Court of Human Rights membuat keputusan mengenai kes 2 orang warga British. Mereka ditangkap, DNA mereka diambil tentang satu kes, kemudian dibicarakan. Akhirnya mahkamah mendapati mereka tidak bersalah. Baik, mereka kemudian meminta kepada mahkamah supaya data bank mereka mengenai DNA dipadamkan. 6 tahun mereka bertarung. Akhirnya mahkamah memutuskan bahawa mereka menang. Kerana walaupun mereka ditangkap, DNA mereka diambil, disimpan dalam data bank, tapi kerana mereka tidak sabit kesalahan, mereka meminta agar nama mereka dipadam. Tak ada lagi dalam rekod data bank. Ini maksudnya, kita belum lagi ada sistem ini. Jadi, untuk itu, saya fikir pada peringkat ini, untuk suatu sweeping statement dengan izin dibuat oleh Timbalan Menteri bahawa Data Protection Act ini tak perlu untuk diadakan pada tahap ini. Sedangkan yang kita muskilkan ialah perlindungan terhadap maklumat DNA. Ini soal keturunan kita ni. Apalagi kalau nanti kita bahas sampai kepada klausa di mana
pihak yang bertanggungjawab menjaga DNA data bank ini, yang buat pengurusi, dia juga kena comply dengan pihak berkuasa agensi antarabangsa seperti CIA dan FBI. Kalau mereka minta, kita kena bagi. Akhirnya pihak asing nanti akan mempunyai banyak maklumat tentang rakyat negara kita. Dia boleh bina satu database dia pula. Jadi saya fikir perkara-perkara seperti ini harus dibaca bersekali dengan keperluan menunjukkan akta ini. Jadi Yang Berhormat Timbalan Menteri, saya fikir persoalan pokok ini harus dilihat, ketepikan dulu soal sentimen politik atau prasangka lain, fokuskan dulu bahawa kita nak segerakan mengenai akta ini, sedang peringkat jawatankuasa sekarang, tetapi tak ada jaminan bahawa maklumat mengenai DNA penduduk ini ada satu jaminan keselamatan seperti mana yang boleh dijamin dalam Data Protection Act. Kalau saya boleh sambung atas topik yang sama, Timbalan Menteri, sebab dan lepas tu boleh jawab bersama penjelasan. Bolehkah Yang Berhormat Menteri menjelaskan atau membetulkan atau tarik balik kenyataan bahawa Data Protection Act tak langsung tak ada bersangkut paut dengan DNA legislation ini, oleh kerana ini sangat memeranjatkan. Kita adalah senior minister, monitor minister di sini mengenai KPI. Kalau tidak, bolehkah beliau ambil catatan? Oleh kerana ini tentulah adverse report mengenai KPI Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih Datuk Pengerusi. Kalau kita lihat daripada matlamat rang undang-undang ni, bahawa rang undang-undang DNA ini adalah merupakan undang-undang untuk memperuntukkan kaedah prosedur pengambilan dan penyimpanan selamat dan teratur berkaitan dengan profil DNA ini. Boleh saya teruskan? Tan Sri, Ini pasal 2 dan 3 kan? dia tak Pasal jawab 2 dan Tan Sri. Sebelum Tan Sri, Terima kasih Datuk Pengerusi. Bahawa berkaitan dengan sampel bukan intim ini, seperti mana yang telah ditarifkan di bawah ini, yang mana air liur ataupun saliva adalah dikategorikan sebagai sampel bukan intim. Itu yang diputuskan oleh Kementerian ini. Tan Sri, memang kita tahu dalam pindaan ini saliva, air liur masuk dalam non-intimate sample. Sebab itu kita bantah, kita hujah. Tapi kalau jawapannya memang dalam pindaan dia non-intimate sample, itu Timbalan Menteri mesti datang Dewan Rakyat to justify mengapa perkara ini masuk dalam non-intimate sample. Dan setelah perbahasan berlaku dan kita mengikut pengalaman negara-negara yang lain, air liur ni tak masuk dalam non-intimate sample. Tetapi kalau Menteri menjawabkan begitu, saya kira saya kurang jelas, Tan Sri. Masih gombak. Yang Berhormat, tugas kami sebagai yang dipertua dan timbalan-timbalan dipertua cuma mendengar hujah daripada kedua belah pihak. Malangnya inverted comma, kami bukanlah pihak yang mengadili siapa yang betul, siapa yang tidak. Setiap hujah yang dilontarkan itu semestinya termasuk dalam handset. Dan satu lagi yaitu jawaban daripada menteri ataupun timbalan menteri. Kalau itulah jawabannya, pihak kami juga sebagai dipertua dan timbalan-timbalan dipertua tidak boleh mengarah menteri untuk menjawab sedemikian. Ataupun begitu juga Yang Berhormat tidak boleh memaksa menteri untuk menjawab kepada persoalan yang dikendaki oleh pihak yang mau sedemikian rupa. Cuma selepas ini tugas saya ialah untuk mengemukakan masalah ini kepada Yang Berhormat, sama ada menerima pindaan itu atau tidak. Cuma setakat itu yang saya boleh nyatakan di sini.